saling memahami, usik-mengusik gelak tawa. Malah ada juga bahu yang disandar apabila dirundum kesedihan. Namun mereka hanyalah kawan yang berlainan jantina. Keserasian ini seringkali disalahartikan, lebih-lebih lagi apabila sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing. Cinta platonik ini tentunya tidak manis dilihat oleh mata kasar. Sikap melebihkan sahabat sejati ini ada kalanya boleh menyebabkan tercetusnya pergaduhan antara suami isteri. Bagi sesetengah pasangan, mempunyai rakan berlainan jantina adalah merupakan salah satu perkara yang normal. Namun, ia seharusnya tidaklah menjangkaui batas pergaulan terutamanya bagi seorang isteri. Pernah tular satu kisah di mana seorang wanita yang sudah berkahwin mempunyai teman rapat lelaki di tempat kerjanya. Sehinggakan semua masalah peribadi juga sering dikongsikan bersama rakannya itu berbanding suami sendiri. Walaupun kisah cinta platonik ini suci pada dasarnya, berteraskan persahabatan, ia juga tidak lari dari kekhilafan, fitnah dan tarikan fizikal sehingga berlakunya kes curang dan zina di belakang suami mahupun isteri. Seakan-akan kekasih namun hanya platonik, sahabat yang disayangi dengan penuh rasa hormat dan pelbagai kisah pengorbanan bersama. Namun harus diingat, tanggungjawab dan ketaatan yang hakiki kepada pasangan suami isteri adalah yang paling utama. Persoalannya, wajarkah perhubungan ini diteruskan selepas perkahwinan? Seakan-akan kekasih tetapi hanya platonik. Kan kita cakap platonik ni mungkin ada juga dalam kalangan penonton-penonton kita tak berapa nak faham kan. Itu akan diterangkan oleh tetamu kita sebentar lagi. Tapi orang kata dalam masa mudanya macam kita kawan baik dengan orang yang berlainan jantina lah kan. Dan kadang-kadang kalau cakap tentang kawan baik dengan orang yang berlainan jantina ini ataupun individu yang berlainan jantina ini, dia nampak okey ataupun macam biasa, tetapi kadang-kala dia boleh menimbulkan macam-macam prasangka. Bukan saja dalam kalangan kita ataupun individu itu sendiri, tetapi orang-orang di sekeliling kan boleh menimbulkan kadang-kadang percakapan ataupun tak manis lah kan. Dan kalau tengok filem pun sebenarnya banyak filem yang menggambarkan cerita platonik, antaranya My Best Friend's Wedding lakonan Julia Roberts. Tak pun saya yakin rakyat Malaysia semua tahu Kuch Kuch Tahir, lakonan Shah Rukh Khan, Kajol dan juga Rani Mukherjee. Jadi untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita iaitu cinta platonik, sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Dr. Fatahiyah Yahya yang merupakan pensyarah kanan kaunseling dan psikologi UNIMAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Yaina? Sihat, alhamdulillah. Dr. Fatahiyah sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seorang lagi dalam talian kita bersama dengan Fiza Saad ataupun Fiza Frizi. Apa khabar Fiza? Khabar baik. Apa khabar Yaina? Apa khabar Kak Fiza? Sihat, Baik, alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan tahniah dulu lah dekat Fiza di atas kehamilan anak yang ketiga. Tahniah Fiza. Itu macam mana anak kita, insyaAllah. Betul. Okey, kita nak mulakan topik perbincangan kita hari ini bersama dengan doktor dahulu. Doktor, kalau boleh doktor kongsikan kepada penonton kita, benda ni kan sebenarnya dah banyak ataupun lama berlaku, tapi kadang-kadang kita tak faham ataupun kita tak tahu terma yang digunakan itu adalah platonik. Kan? Tapi kalau kita lah sebagai manusia biasa, kadang-kadang suami I tak boleh jadi best friend you. Tak mau, jangan, tak boleh. Tapi doktor, mungkin secara ringkasnya apa yang boleh doktor kongsikan kepada penonton-penonton kita tentang topik yang kita bawakan pada hari ini, doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dengan hati Yaina, Fiza. Kita ada dua Fiza hari ini ya. Dan para penonton wanita hari ini, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan gembira apa adanya insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Isteriku bukan kekasihmu. Tajuk yang sungguh menarik dan tentunya mengundang pelbagai reaksi dan pandangan daripada para pendengar. Seorang isteri yang mempunyai seorang teman baik di mana teman baiknya itu adalah berlainan jantina dan hubungan yang disifatkan sebagai teman tapi mesra atau lebih tepat lagi hubungan platonik ini mendatangkan kesulitan terhadap keharmonian hubungan rumah tangga yang dibina. Jadi secara istilah yang saya kupas dari sudut istilah dulu Yaina dengan Fiza. Silakan doktor. Secara istilahnya platonik ini merujuk kepada nama seorang ahli falsafah Yunani kuno, Plato. Istilah ini dikaitkan dengan kepercayaan Plato bahawa cinta sebenar adalah cinta di antara dua individu
tanpa sebarang tarikan fizikal ataupun tarikan seksual. Tak ada tarikan fizikal, tak ada tarikan seksual. Tidak ada nafsu di dalam hubungan itu. Ya, jadi simbol ataupun definisi kekuatan cinta dua individu yang disifatkan oleh Plato ni dijadikan sebagai simbolik, ya, sehingga diistilahkan sebagai platonic relationship. Ya, platonic relationship, hubungan platonik, pasangan platonik, ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa hubungan di antara sama jantina pun termasuk dalam kategori ini. Sekiranya terdapat elemen yang sama. Tapi untuk hari ini rasanya elok kalau kita tengok dengan lebih jelas hubungan platonik yang berlainan jantina, sebab secara keseluruhannya hubungan platonik yang lain jantina ni yang banyak mengundang kesulitan dan salah faham. Ya, hubungan platonik ni adalah hubungan percintaan ataupun hubungan seksual. Itu opposite dia. Okey, baik. Kita dah faham dah apa yang diertikan dengan cinta platonik ni kan. Nak tanya juga kepada Fiza Frizi. Fiza, pernah ataupun tidak mengalami situasi di mana berlakunya cinta platonik ini dalam kehidupan Fiza? Pernah tak sebelum berkahwin ataupun sekarang pun masih lagi ada? Awak memang ada ramai kawan karib lelaki kan? Ada ramai kawan-kawan lelaki juga kan? Betul. Okey, kalau macam nak dibandingkan di antara saya, sebab kita punya topik sekarang ni adalah isteriku bukan kekasihmu. Tetapi mungkin boleh juga kita tukarkan topik ni kepada suamiku bukan kekasihmu. Ya, betul. Saya memang mempunyai banyak kawan lelaki, tetapi kalau nak dibandingkan dengan suami saya lagi banyak kawan perempuan. Nak dibandingkan dengan kawan lelaki. Kawan lelaki dia buatin dia ke apa semua, tapi kalau kawan untuk tanya, okey tak Fiza Frizi ni kalau nak dijadikan sebagai isteri, dia akan tanya kepada kawan baik dia. Jadi dia tak tanya mak ayah dia ke apa semua sama ada nak kahwin dengan saya ataupun tidak, tetapi dia akan bertanyakan pendapat daripada kawan baik dia sendiri. Macam saya pula, saya memang dah ada kawan baik lelaki, nama dia adalah Epi Ashraf kalau saya boleh sebut. Kami telah pun kenal daripada tingkatan 3 sehinggalah sekarang. Tetapi memang daripada tingkatan 3 kami lepak sama-sama, kita orang ada grup masing-masing, pergi karaoke sama-sama, pergi buat apa saja luahan, apa saja masalah, susah senang saya memang dia ada, susah senang dia pun saya ada. Tetapi sampai ke tahap yang okey, aku nak kahwin dengan kau lah. Tidak. Dia pun tak pernah terfikir yang kami akan menjalin percintaan. Tidak. Dan apabila saya dah berumah tangga, maknanya saya kahwin dululah sebelum dia kahwin, kami bukanlah terputus hubungan. Kira dia respect bahawa saya telah pun menjadi isteri orang. Kontak pun setahun sekali nak tanya khabar, beranak ke? Nak tanya hari jadi, kalau ada anniversary, itu saja. Tapi kalau macam ada sebarang masalah dan sebagainya, kadang-kadang kita ada tanya, kau macam mana? Sihat ke tak? Itu saja. Tidak sampai timbul yang macam kain dalam kita ke apa semua pun kita nak cerita dengan orang. Tidak sampai dah itulah. Maknanya ada batas lah kan, Betul-betul. Fiza? Saya suka apa yang Fiza kongsikan ini. Bermakna walaupun memang sahabat karib daripada usia 13 tahun ataupun tingkatan 5, tingkatan 3 tetapi bila sampai masing-masing ada kehidupan masing-masing, masing-masing menghormati pandangan dan juga pasangan masing-masing lah sebenarnya kan. Tapi Fiza nak tanya juga sebab ada juga kisah yang rakan-rakan saya lah memang dah kenal pada sekolah rendah, sekolah menengah memang rapat. Tapi kan bila dah sampai mereka mendirikan rumah tangga ni, mereka masing-masing pun membawa diri. Macam mana Fiza Frizi lakukan ketika ini? Tetapi ada taklah rasa sedih sebenarnya? Kerana sedih. Kita sebenarnya kan bukannya nak cakap kita tamak ataupun apa. Tetapi kalau macam daripada Islam sekalipun, ada batasan. Bila anda nak berkawan, walaupun nak berkawan dengan kaum perempuan sekalipun, kita ada batas. Kita izin dengan lelaki. Cuba anda bayangkan, andai kata saya cakap, sayang, contoh saya cakap, Baba, saya nak keluar pukul 8 malam sampai pukul 10 malam dekat kedai makan bersama dengan kawan baik saya ni. Apa perasaan suami saya? Betul. Lebih baik saya habiskan 2 jam tu, spend time masa dengan dia, spend time masa dengan anak-anak, ataupun ajak sekali kawan saya bersama dengan family saya dan juga anak-anak saya, kita jumpa ramai-ramai. Saya suka ni. Better. Sebab nak elakkan daripada fitnah, nak elakkan daripada orang cakap bukan-bukan, nak elakkan daripada pasangan kita sendiri terasa. Sebab sikit je dia simpan. Lama-lama yang dia pendam mungkin boleh mendatangkan masalah yang lain. Betul. Saya juga suka apa yang Fiza katakan tadi. Kalau tidak ada kesefahaman itu, mungkin perlu diberitahu supaya dapat mengelakkan perkara-perkara yang
yang lebih menyakitkan di kemudian hari. Dan lagi satu poin yang paling saya suka adalah apa yang Fiza katakan tadi, daripada kita nak luangkan masa 2 jam tu, tak kisah 15 minit pun bersama dengan sahabat kita yang bukan bersama jantina, lebih baik kita luangkan masa tu bersama dengan pasangan kita. Betul. Dan apa yang lagi satu paling penting adalah dia boleh menimbulkan fitnah. Betul. Ini yang paling penting. Ini mungkin doktor nak kongsikan juga kan, doktor kan? Betul. Tetapi kan doktor, sebelum kita bertanyakan soalan ini kepada doktor, kita sempat juga bertanya kepada orang ramai tentang perspektif mereka mengenai cinta platonik ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan paparan ini. Bagi saya sendiri, saya memang ramai kawan yang dah berkahwin, lelaki dan perempuan. Bagi saya sendiri, mungkin dari segi secara pergaulan dia, saya juga masih lagi menjaga batas-batas pergaulan antara pihak pasangan yang dah kahwin tu, dan juga pada saya sendiri pun perlu ada batasan pergaulan. Sekiranya saya berkawan dengan orang-orang yang tertentu, contohnya berkawan dengan pasangan yang dah berkahwin, kalau lelaki, apa-apa pun perkara yang paling penting perlu jujur memberitahu ataupun jelaskan secara telus kepada suami saya. Pada pendapat saya tentang persahabatan dengan golongan orang yang sudah berkahwin, bagi saya tiada apa-apa masalah kecuali pasangan kita tahu siapa yang kita kawan atau kita bersahabat, melainkan kita berrahsia dengan pasangan kita, itu akan menjadi titik tidak keterusan dalam rumah tangga. Jadi kita kena kenalkan mereka, bawa berjumpa antara satu sama lain, kenalkan mereka lebih rapat untuk tahu siapa yang kita berkawan atau siapa kita bersahabat. Pada pandangan saya, bersahabat dengan jantina yang berlainan yang sudah kahwin adalah tidak menjadi satu kesalahan, asalkan kita tahu jaga batas kita, pasangan kita tu tahu siapa sahabat kita tu. Jika sebuah persahabatan itu dirahsiakan, dia akan menjadi satu titik punca tidak keterusan dalam rumah tangga. Pada pandangan saya, kalau kita mempunyai sahabat berlainan jantina yang berkahwin, perlu ada adab ketika berkawan, jaga batasan sebagai seorang wanita atau isteri, orang dan tiada rahsia dengan suami. Saya mengalami situasi begini dengan pasangan saya, cuma saya akan jelaskan dengan betul supaya tidak ada salah faham antara suami dan isteri. Lihat, itu sebenarnya antara pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan kalau kita boleh ambil sedikit daripada setiap responden tu tadi, ramai yang bercakap tentang batasan, adab dan menghormati pasangan. Dan doktor, kalau doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang batasan ini. Selalunya kita melihat dari sudut persahabatan yang apabila salah seorang sahabat itu mempunyai pasangan dan yang menjadi sahabat tu kata, alah, isteri kau ni cemburu sangatlah, tak sporting lah. Tetapi jarang sekali melihat dari sudut pandangan seorang isteri ataupun kekasih itu, yang mana kalau dah ada pasangan ataupun isteri itu, perlulah ada rasa hormat dan juga kesefahaman yang ni dah isteri baru dah ni. Jadi yang anda itu perlulah ada rasa hormat itu. Jadi doktor, kalau doktor boleh kongsikan dari sudut keterbatasan tu, Doktor, dan lagi satu, orang selalu rasa macam tak ada masalah lah, aku kenal 20 tahun. Betul. Aku kenal dulu engkau daripada aku kenal engkau dulu daripada isteri kau kenal engkau. Ini yang selalu, doktor, kadang-kadang menjadi masalahnya. Ya. Jadi sebenarnya kan, hubungan platonik ni dia ciri-ciri dia sama macam hubungan rapat yang lain. Bezanya dia tak ada tarikan seksual, itu saja. Tetapi yang jadi masalah adalah bila mana hubungan tersebut mengundang salah sangka, terutama bila yang dah ada pasangan. Ya, jadi saya setuju dengan Fiza tadi ya. Fiza ada kongsi yang ada batasan ya. Jadi kalau itu yang kita lakukan, mungkin boleh mengurangkan konflik atau boleh mengelak konflik. Jadi kalau tanya tentang sempadan yang pertama yang perlu kita patuhi adalah seperti yang Fiza sebutkan tadi, berterus terang dengan pasangan sejak daripada awal perkahwinan. Jangan sembunyikan hubungan tu. Dan kalau boleh, libatkan juga pasangan dan juga ahli keluarga dalam aktiviti yang nak dilakukan. Contohnya nak keluar makan sebab lama tak jumpa. Kan? Jadi bawa sekali dengan pasangan, bawa anak-anak. Jadi hubungan tu telah menjadi hubungan keluarga. Jadi dia boleh mengurangkan salah sangka, dia boleh mengurangkan fitnah dalam masyarakat. Betul. Selain daripada tu, elakkan mengumpat ataupun mengadu
tentang keburukan pasangan kita kepada pasangan platonik ni. Luahan perasaan ya, doktor? Cannot do like cannot be like that. Ya, dan walaupun kita gunakan alasan tak ada nafsu, tapi tak boleh ada sebarang penglibatan fizikal. Contohnya tidak boleh sampai sentuh menyentuh, berada di tempat yang mencurigakan. Walaupun you claim yang you tak ada nafsu, tetapi masyarakat kita, masyarakat Asia kan, tindakan-tindakan yang sebegini, situasi-situasi yang sebegini akan mengundang fitnah. Betul? Doktor, kita cakap tentang kita ni manusia kan hanya insan yang lemah. Kadang-kadang hanya mampu berserah. Doktor, kadang-kadang ini yang mungkin menjadi ketakutan dalam kalangan penonton-penonton kita. Suami I, bukan suami you, bukan best friend you, ataupun isteriku, bukan sahabat ataupun bukan kekasihmu. Ini kadang-kadang boleh berlaku apabila kadang-kala kawan sekolah ni mungkin berbeza. Tapi ada juga dalam situasi-situasi tertentu, kawan di pejabat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang keluar makan bersama, kadang-kadang kita kadang-kadang di pejabat ni kan kita memang banyak masa bersama dengan rakan-rakan kita berbanding dengan pasangan kita dekat rumah. Jadi banyak masa yang dihabiskan bersama di pejabat dan sebagainya. Jadi kadang-kala mungkin pasangan sendiri rasa takut daripada rasa sahabat itu mungkin disebabkan oleh banyak masa yang diluangkan bersama, makan bersama, keluar bersama, berbincang bersama. Akhirnya daripada platonik itu mungkin boleh timbulnya bibit rasa kasih dan juga cinta. Maklumlah kita kan insan yang lemah, doktor. Doktor kongsikan. Faham. Jadi kan sebenarnya antara keburukan hubungan platonik ni, kemungkinan untuk salah seorang atau keduanya untuk jatuh cinta tetap ada. Ya? Dan didapati juga ramai hubungan teman tapi mesra ni, at the end of the day they end up with marriage relationship. Ya? Keadaan ini sebenarnya mengundang konflik sekiranya salah seorang atau keduanya dah ada pasangan. Betul. Ya. Dan sebenarnya kalau katakan yang timbul perkara-perkara yang tak sihat, yang boleh menimbulkan tekanan, fitnah yang berterusan, yang boleh menjejaskan reputasi, yang boleh meruntuhkan rumah tangga itu sendiri. Jadi sebenarnya bertindaklah untuk sama ada menjarakkan atau melepaskan hubungan tersebut. Dan ini juga mungkin yang boleh dikongsikan oleh Fiza Fizi. Bagaimana? Bagaimana untuk melepaskannya tu, mungkin ada cara-cara yang boleh dilakukan lah ya. Tetapi ia tidak boleh terlalu drastik. Ia perlu dilakukan dengan cara yang lembut, kerana kita juga tidak mahu timbul sakit hati ataupun dendam. Sebab hubungan platonik yang telah dijalani tu mungkin dah lama kan. Dah banyak yang kita kongsi bersama. Doktor, ni yang kadang-kadang kita tengok dalam drama ataupun filem, you pilih I ke you pilih kawan baik you buat keputusan you sekarang. Tapi mungkin terjadi. Ataupun salah satu lagi, kalau saya terbayang muka Kajol bila Yana cakap ni, sedih dia nangis kan? Bila Syarohan peluk Rani Mukerji tu kan, dia lepaskan dia punya selendang merah tu, dahlah cerita tu pula. Okey. Tapi kan Fiza, kalau Fiza boleh kongsikan juga, kalau kita bercakap tentang kesedaran ataupun rasa hormat ni, kalau kita betul-betul menghormati pasangan kita akan tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Orang kata kan, kalau kita tak nak dilayan sebegitu, kita jangan mula melayan orang sebegitu. Dan dekat TikTok baru-baru ni saya lihat adalah juga kaum-kaum wanita ataupun isteri yang berkata cara-cara untuk berkomunikasi dengan suami orang. Jangan hantar teks yang ada love sebagainya. Emoticon dan sebagainya. Sebab ini yang boleh menjatuhkan fitnah dan menimbulkan konflik dalam sesebuah perhubungan ni. Untuk Fiza sendiri, bagaimana sebenarnya Fiza mempunyai orang kata jalan yang terbaik untuk memastikan rumah tangga yang terbina itu tidak terganggu oleh persahabatan yang ada? Okey, macam Fiza sendiri, kita bayangkan diri kita. Bila suami kita teks dengan perempuan lain, aka dia punya kawan baik lah, cakap, "Oi, apa khabar?" Dia apa semua kan. Kita nampak nama dia dekat kita punya skrin telefon suami pun kita macam, betul? Nampak besar mata tu Dia nampak besar. Dia macam bukan menyibuk, bukan kita sibuk nak bertanya ke apa semua. Tapi kadang-kadang walaupun kawan baik macam mana sekalipun, isteri yang perlu diberitahu apa yang awak teks. Dan contohnya kalau macam suami ni kadang-kadang dia tak perasan. Anda kata tiba-tiba dia tengah bawa kereta ke apa semua. You nak tahu tak? Ni ke semua kan? Dia tak suka makan ni. Atau dalam hati I pernah terlintas yang macam kalau you asyik cakap pasal dia lebih baik kahwin dengan dia. Pernah terlintas. Tetapi tidak sesekali yang macam kita nak jadikan itu sebagai salah satu sebab untuk kita bergaduh bersama dengan suami kita. Pendekatan yang saya ambil adalah berdiam diri, dan suami kita kalau dia betul-betul sayang kita, dia betul-betul faham kita, yang betul-betul kita ada komunikasi yang baik dengan dia, bila kita diam, dia tahu bahawa kita tak suka ataupun dia tahu bahawa dia perlu mengurangkan daripada bercakap tentang sahabat baik dia. Betul. Macam yes. Sila, macam saya sendiri pun kalau boleh
Elakkan daripada nak bercakap selalu mengenai sahabat. Mbak kata tadi daripada wakil daripada Unimas tadi, sebab saya pun belajar dekat Unimas dulu. Oh, ya ke? Yes. Kalau saya elakkan daripada mendatangkan fitnah ke apa semua. Kalau dulu masa kita single, nak buat apa silakan. Nak keluar pergi mana silakan. Bila dah ada suami, dah ada anak, fikir pertama sekali anak aja. Sebab benda kecil boleh jadi besar. Alright. Saya suka apa yang Fiza katakan itu, merumuskan apa perasaan dan juga mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang ketika ini melalui fasa ataupun perasaan yang sama. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, doktor, rumusan daripada doktor, kalau kita cakap tadi macam apa yang Fiza katakan tadi, kadang-kadang bukan kita sahaja, tetapi sahabat kita pun tahu perlu memainkan peranan mereka dengan sebaik mungkin. Walaupun kita dah kawan 30 tahun, 25 tahun, tapi kalaulah kawan baik kita tu dah pun ada kehidupannya sendiri, dah berumah tangga dan sebagainya, kita perlu ada batas dan rasa hormat. Macam Uyaina kata tadi, walaupun kita kawan baik, kurang-kurangkanlah untuk kita hantar mesej-mesej yang boleh menimbulkan ragu-ragu maupun fitnah dalam kalangan pasangan dan keterbatasan itu. Bagaimana kita juga harus menjaga keterbatasan macam doktor katakan tadi, jangan kita kongsikan semua rahsia kita. Kadang-kadang kita ada masalah dengan pasangan kita ceritakan dengan kawan karib kita dan akhirnya itu juga yang boleh menimbulkan rasa jatuh cinta, jatuh hati, simpati dan sebagainya. Ini yang kita nak elakkan, doktor. Ya, yang pertama sekali kena utamakan pasangan lah ya. Kena utamakan pasangan. Jangan sampai kita menidakkan kehendak ataupun keperluan pasangan semata-mata kerana kita nak mengutamakan keperluan pasangan platonik kita. Ya, dan mungkin juga boleh hadkan pertemuan secara fizikal. Ya, itu boleh mengurangkan salah sangka lah ya. Jadi masih lagi boleh berhubung ya melalui teks, sebabnya ada istimewanya hubungan platonik ni, perkongsian dua jantina yang tidak ada sebarang tarikan seksual ni. You boleh belajar ya, orientasi berbeza. Orientasi lelaki adalah lebih kepada solution, ya, orientasi perempuan lebih kepada perluahan emosi. Jadi pertembungan dua orientasi ini dia membuahkan satu keseimbangan, itu yang jadi seronok tau. Dia jadi lebih untuk mengharmonikan suasana seperti yang kalau kata you dah berpasangan, hadkan pertemuan ya. Dan juga kalau kita fikir secara logik lah kan, seorang suami itu mestilah wujud rasa cemburu, rasa salah sangka, ya, rasa kecil hati. Bila pasangan dia, isteri dia yang dia sayang tu lebih selesa berbincang atau bertanya pandangan orang lain berbanding diri dia. Dan individu lain tu kan lain jantinanya. Jadi benda tu rasanya it's a common sense. Kalau kita sayang rumah tangga kita, kita kena jaga etika-etika yang sebegini. Saya setuju dengan doktor katakan. Ini kita belum sebut lagi tentang hukum ya, sebab saya di sini bukan sebagai ustazah ya, tetapi dari sudut sosialnya begitu. Jadi yang mana yang kita kena jaga dulu? Jaga rumah tangga dulu. Dan Yana, apa yang doktor katakan tadi itu saya kira cukup melengkapkan rumusan topik perbincangan kita hari ini. Bukan saja untuk mereka yang dah mendirikan rumah tangga, tetapi bagi kita yang mungkin baru nak mendirikan rumah tangga ataupun kita yang bujang ni, walaupun ada wujudnya persahabatan platonik ataupun cinta platonik itu, kita harus tahu di mana ada batas dan yang paling penting sekali, kita kena jaga diri kita. Betul tu. Dan saya kira hari ini mesti ramai yang dah terbuka minda dan menyedarkan kita semua yang adakah aku selama ini ada hubungan cinta platonik dan adakah ini aku lakukan kepada pasanganku tanpa sedar. Jangan gaduh pula Jangan. Jangan gaduh. Bawa berbincang ya, komunikasi adalah cara yang terbaik. Macam Fiza Frizi katakan tadi, berbincang. Apa-apa pun kita boleh bincang. Jangan gaduh, okey? Jangan dia kata pula, tadi saya tengok kat WHI, dia kata, jangan macam tu, okey? Alright, okey. Terima kasih, Fiza. Fiza Frizi, terima kasih. Dr. Fatahiyah Yahya, pensyarah kanan kaunseling dan psikologi Unimas juga terima kasih banyak-banyak. Tak puas rasanya. InsyaAllah pada panjang umur ada rezeki topik lain kita akan jumpa lagi, insyaAllah.